Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada pihak masjid serta pihak majlis agama dan juga jabatan agama yang telah bertungkus lumus menyempurnakan dan juga menjadikan apa yang kita rancang ini berjaya. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar dalam hidup ini, iaitulah nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan dalam sebuah perjalanan untuk menuju Allah. Tidak lain dan tidak bukan dalam perjalanan menuju Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita pada pagi ini akan berbicara tentang sebagaimana yang disebutkan oleh imam kita tadi, nikmat dan harapan kita supaya amalan-amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan saja kita yang minta diterima ni. Selain daripada kita pun, para nabi sekalipun dia doa kepada Allah supaya Allah terima amalan dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu Nabi Ibrahim alaihi salam ni dia bina Kaabah, dia doa kepada Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apabila Nabi Ibrahim AS siap bina Kaabah dengan Nabi Ismail, dia doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah daripada kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau tara Nabi Ibrahim AS tu Nabi, kita tahu macam mana ibadatnya Nabi Ibrahim. Kita tahu macam mana dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah dia doa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, dia Nabi, jadikanlah aku ni orang mendirikan salat, zuriat keturunan aku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa aku. Nabi Ibrahim kata macam tu. Apabila Maryam ataupun Imra'atu Imran, isteri kepada Imran yang merupakan ibu kepada Maryam, disebut apabila dia melahirkan Maryam, dia doa dah dalam waktu dia mengandung. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah daripada aku anak yang aku nak, serahkan dia kepadamu ni, ya Allah. Maknanya apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita ni dalam hidup apabila beramal, kita nak sesuatu yang lebih lagi besar daripada amalan itu sendiri. Iaitulah apa dia? Berfikir tentang bagaimana amalan kita tu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita sampai ke tahap itu, kita akan berbicara tentang beberapa usul dan kaedah yang kita nyatakan kenapa perlunya kita fikir bab ni. Dan kenapa kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bukan sekadar beramal, tapi kita nak amalan kita diterima oleh Allah. Setengah orang tu dia hanya fikir untuk beramal. Dia tak fikir lagu mana amalan itu terima atau tidak di sisi Allah. Maknanya orang tanya, dah siap dah solat? Dah. Nah, solat macam mana dia tak fikir. Dia hanya fikir khalas.
Benda ni selesai, siap. Rumah ni kita buat, nak duduk ke nak siap rumahnya? Ada orang siap ada rumah, siap, tapi tak boleh nak duduk. CF tak ada, gotu tak ada, tak cukup. Tak boleh masuk. Akhir sekali rumah tu siap tapi tidak boleh diduduki. Nak tak kita kalau kita buat rumah macam tu? Kalau buat rumah pun tak nak. Tiba-tiba kita beramal asal siap je. Siap dah mak, siap. Tapi amalan tu diterima dah oleh Allah. Tak cukup tu, tak cukup ni. Akhirnya Allah tak terima amalan itu jadi sia-sia. Berapa banyak orang yang berpuasa yang hanya dia dapat daripada puasa dia adalah lapar dan dahaga. Tak ada pahala. Ada orang yang solat tapi yang dia dapat daripada solat dia hanyalah letih dan sia-sia. Jadi sebab itu kita kena fikir perkara ini dan kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya amalan kita ni diterima oleh Allah. Jadi sebagaimana saya sebut tadi beberapa asas kenapa kita kena fikir bab ni. Pertama kita pergi kepada asas yang pertama, back to basic, nombor satu sekali. Kenapa kita kena beramal? Nombor satu sekali, soalan dia, kenapa kita kena beramal? Dan amal ni makna dia gapo? Persoalan paling pokok dalam hidup kita ni ialah, dalam hidup ni kita kenal bahawa kita ni adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kita juga tahu bahawa ada yang mencipta kita. Dan yang mencipta kita ni memiliki hak yang paling besar dalam hidup kita. Hak besar ni setara mana? Saya bagi contoh tuan-tuan. Nak suruh kita mudah faham. Apabila kita ni ambil contoh, seorang ibu yang melahirkan anak dia. Waktu dia lahir tu, lepas dia lahir merah lagi, dia serahkan anak yang dilahirkan ni kepada orang lain, orang jaga. Mana kawan ni ada ibu akak, ada mak akak. Mak akak dia ni lah hantar sama kecilnya, bagi susunya, beli pampersnya, sakit bagi kliniknya, besar kemudian bagi sekolah, jaga pula makan minum, hantar pula ke asrama, pergi pula bagi duit belanja, pergi pula sampai belajar universiti. Sampai habis universiti, 20 tahun umur dia, keluar bekerja. Sekarang kita tanya, andai kata dia jumpa dengan mak dia yang melahirkan dia, mana besar hak mak dia yang melahirkan dia dengan hak mak dia yang menjaga dia? Soalan. Mana besar hak dia? Mak yang melahirkan dia ke atau mak yang menjaga dia? Jawapan dia mak yang melahirkan dia. Sebab apa? Sebab mak angkat ni, kalau mak ni tak melahirkan dia, dia tak akan dapat bagi susu, tak akan dapat beli pampers. Pasal ni yang asal. Mak ni hak angkat ni jangan ceritalah. Kalau tak ada anak ni, semua hak benda dia buat tu tak boleh berlaku. Betul ke tak betul? Dialah yang lahirkan. Hak mengandung 9 bulan tu lebih utama daripada hak jaga 20 tahun. Sebab apa? Kalau tak ada 9 bulan ni, 20 tahun ni tak akan ada. Baik. Tu dua bandingan antara mak angkat dengan mak yang melahirkan. Mak hak melahirkan 9 bulan ni, mengandung dan melahirkan 9 bulan. Tiba-tiba nak banding dengan Tuhan yang mencipta bayi itu dalam rahim ibu. Mana lebih besar hak dia? Kalau tak ada Allah Azza wa Jalla yang cipta bayi ni dalam perut ibu dia ni, mak dia pun tak boleh nak mengandung. Berapa ramai orang hari ni, dia pergi cari buat rawatan. Nak suruh boleh mengandung. Masalah hari ni, hak tak nak mengandung, mengandung. Hak nak mengandung, tiba-tiba tak boleh pula. Allah uji. Hak tak nak ni, siapa buang anak? Hak nak ni, sampai apa? Buat rawatan. Sekali buat rawatan, puluh-puluh ribu.
Doa Mekah ni habis doa dah. Berpuluh tahun dah kahwin. Allah tak rezeki anak. Nak buat macam mana? Sebab apa? Sebab dia tak ada kuasa dalam menciptakan manusia. Dia tak ada kuasa dalam menciptakan manusia. Yang menciptakan dia Allah. Pergi buat rawatan. Tu pun ada setengah tu pergi buat rawatan. Apa dia panggil bayi tabung uji tu. Pensenyawaan di luar rahim. IVF dia panggil. Ambil benih laki, ambil benih perempuan, cantumkan dia di luar rahim. Dalam makmal tiba-tiba senyawa. Dia kata telur ni dah bersenyawa. Bila telur dah bersenyawa, ada kemungkinan. Sampai tahap yang kedua, telur yang dah bersenyawa ni akan dimasukkan ke dalam rahim ibu ni. Bila masuk dalam rahim ibu, dia kena tunggu. Kalau tak datang bulan, insya-Allah dia tu akan berjaya. Tapi kalau tiba-tiba datang bulan, makna dia akan keluar sekali dengan darah haid tu, sajalah dia. Tak ada apa. Berapa ramai orang yang buat macam tu tiba-tiba keluar balik. Dah senyawa dah di luar rahim. Masuk dalam rahim, rahim tak terima, keluar balik. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak dia tu jadi sebagai manusia. Jadi asas kepada hidup ni, hak yang paling besar dalam hidup kita ialah hak Tuhan yang menciptakan kita. Sebab itu Nabi SAW pernah tanya Muaz bin Jabal, "Ma haqqullah atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hamba dan apa hak hamba ke atas Allah? Hak kita ni, kalau hak ibu bapa kita tahu besar ibu bapa ni. Tapi hak lebih besar daripada ibu bapa, hak yang menciptakan kita. Jadi Nabi SAW tanya Muaz, "Hei Muaz, kamu kenal, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas kita sebagai makhluk dia dan apa hak makhluk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala?" Muaz kata Allah dan Rasul lebih tahu. Jawab dia apa dia? Hak Allah ke atas hamba ialah hamba ni mesti sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu. Makna mensyirik ni apa? Lawan kepada mengesakan. Lawan kepada mengesakan adalah mensyirikkan. Syirik ini jadi Tuhan ni tiba-tiba jadi dua. Patutnya satu je jadi dua. Yakni dia mempersembahkan apa yang patutnya kepada Allah pergi kepada selain dari Allah. Ini hak yang paling besar sekali dalam hidup kita, iaitu hak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu poin nombor satu kita. Kenapa kita kena beramal? Kerana Allah ada hak yang paling besar dalam hidup kita lebih daripada orang lain. Nombor dua, asas yang kena fikir ialah bila kita nak menyembah Allah, lagu mana cara dia nak menyembah? Lagu mana caranya nak menyembah Allah? Yang kita panggil sebagai al-ibadah. Ibadat ni adalah tanda kita ni sembah Allah. Mau sembah Allah tak? Sembah, tunduk dan patuh kepada Allah. Macam mana cara dia? Beribadah. Sebab itu dalam ta'rifan ulama, ibadat ni apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu nama yang merangkumi semua perkara yang Allah suka dan Allah redha. Akan jadi nama dia ibadah. Satu nama, ismun, yang merangkumi semua benda yang Allah suka dan Allah redha. Benda yang Allah suka akan jadi ibadat. Benda yang Allah redha akan jadi ibadat. Benda yang Allah tak suka dan Allah murka, dia akan jadi maksiat. Soalan dia pula, Abi tu macam mana kita nak tahu apa yang Allah suka? Moga kita tak pernah jumpa Allah. Okey? Macam mana kita nak tahu benda ni Allah suka sedang kita tak pernah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kita ni nak cari apa yang Allah suka ni, kita kena cari supaya atau kita buat menepati apa yang Allah suka.
Jangan kita buat dulu, tiba-tiba kita kata, takkanlah Allah Ta'ala tak terima. Ada orang beramal, dia kata gitu. Dia buat dulu. Lepas dia buat, dia kata apa? Takkanlah Allah tak terima dah kita buat baik-baik dah. Tapi dia lupa bahawa apa yang Allah redha belum tentu sama dengan apa yang dia rasa. Apa yang dia rasa belum tentu sama dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Sebab itu kita ni kena tahu apa yang Allah redha dan apa yang Allah suka. Macam mana nak tahu? Kena kembali kepada apa yang menyampaikan kita kepada kehendak Allah. Berbalik kepada asas yang pertama tadi, Allah ni Tuhan kita. Apakah yang menyampaikan kita kepada kehendak dia? Macam mana kita nak tahu tentang Allah? Jawapan dia, tak ada jalan yang boleh kita tahu tentang Allah melainkan apa dia? Wahyu. Wahyu je. Kalau orang nak duduk fikir, duduk tapa lah, contoh dia tapa. Dia jumpa dah apa yang Allah Ta'ala suka. Lepas tu dia balik, dia kampung, dia kata sebenarnya Allah suka begini. Tak boleh. Sebab dia bukan menerima wahyu. Yang kita nak tahu tentang Allah ni, jalan dia wahyu je. Sebab wahyu ni datang dari Allah melalui perantaraan malaikat sampai kepada utusan Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu Allah ni terkandung dalam dua, Al-Quran dan juga hadis. Ini jalan kita nak tahu apa saja tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tentang Allah melalui jalan dua ni. Kita tak boleh duk fikir tiba-tiba kita rasalah Allah ni dia suka macam ni. Tak boleh. Sebab rasa kita tu belum tentu betul, belum tentu salah. Sebagai contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil contoh bagaimana akal dengan kehendak Allah, supaya kita jelas macam mana sebenarnya kita nak buat. Saya ambil contoh mudah ya. Kita ni dari sudut akal kita, kadang-kadang akal kita menilai sesuatu yang baik tu sebagai kebaikan, tapi belum tentu dia baik di sisi Allah. Contoh, kita ambil air semayang. Kita ambil air semayang ni, apa tujuan kita? Nak membersihkan diri. Bab bersuci kalau dalam bab fiqh. Maka pada kita bilangan basuhan tu lagi banyak, lagi bersih. Apa kata kalau kita ambil wuduk setiap kali basuhan tu kita basuh 5 kali? Lagi banyak kita basuh, lagi bersih. Itu kaedah dia. Komo 5 kali. Basuh muka 5 kali. Basuh tangan 5 kali. Basuh sapu kepala 5 kali. Basuh kaki 5 kali juga. Mari seorang lagi, tak power lagi lagu tu. Dia kata kita ambil air semayang ni, satu kali tu bilasan dia sabun. Basuh kali pertama, kali kedua ambil sabun, sapu muka. Basuh ketiga tu bilah pula. Oh, lagi bersih ustaz. Tiba-tiba dia buat. Apa kita nak kata kat dia? Baik ke tak baik? Pada akal kita baik. Tapi basuhan wuduk ni kalau lebih 3 kali di sisi Islam jadi membazir. Dia tidak menambah pahala, malah dia boleh jadi berdosa. Sebab baik pada akal manusia belum tentu lagi baik di sisi Allah. Sebab itu kita dalam beramal ni mesti kembali kepada wahyu. Apa Nabi ajar kepada kita, itulah sebenarnya apa yang Allah redha. Sebab Allah tidak akan meredai sesuatu lebih daripada apa yang dia sampaikan kepada Rasulnya. Bila datang 3 orang tanya isteri Nabi SAW macam mana Nabi beramal. Orang pun kata macam ni lah, Nabi beramal sekian, dari bab puasa sekian, dalam bab semayang sekian. Maka dia tu kata tak apalah, Nabi tu muka dia Nabi. Nabi tu sebab dia
Nabi. Patutlah kalau dia buat sikit pun sebab kedudukan dia tinggi dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi tahu 3 orang tu kemudian berazam, aku nak solat malam tak nak tidur. Hak ni kata aku nak puasa tiap-tiap hari selama setahun. Hak ni kata aku tak nak kahwin. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar perkara tersebut, terus Nabi naik mimbar, Nabi kata, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Apa halnya ada satu kaum tu dia berkata demikian dan demikian. Ama wallahi, Nabi kata, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku semayang, aku tidur. Maknanya ada waktu Nabi tidur, ada waktu Nabi bangun qiyamul lail. Aku puasa, ada hari aku berbuka. Dan aku juga mengahwini wanita. Lalu Nabi SAW kata, siapa yang tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Jadi kita ni nak mesti tahu apa yang Allah paling suka ialah apa yang Allah fardukan kepada manusia. Jadi berbalik kepada poin nombor 2, ibadat ni buat apa yang Allah suka dan redha. Poin kita nombor 3, dalam bab amalan yang Allah suka ni ada tahap dia. Ada yang Allah suka lebih, ada yang Allah suka biasa-biasa. Tak biasa pun, kalau Allah suka ni alhamdulillah nikmat. Macam mana darjat yang Allah paling suka? Dia kembali kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya atau ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada seorang hamba ni dia beramal dengan sesuatu amalan lebih aku suka berbanding apa yang aku fardukan ke atas dia. Lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan ke atas dia. Maknanya apa? Dalam banyak-banyak amalan yang paling Allah suka ialah apa yang Allah fardukan kepada kita. Sebab Allah perintahkan, mesti dia suka. Mustahil Allah perintahkan kita buat sesuatu yang akhirnya natijah Allah tak suka. Mustahil Allah perintahkan sesuatu yang mana akhirnya Allah akan hukum kita dengan sebab tersebut. Allah ni sifat dia Ar-Rahman, pengasih. Allah ni sifat dia Ar-Rahim, penyayang. Allah ni sifat dia Latif, Rauf, Al-Wadud, sayang kepada orang mukmin. Dia ni Allah Azza wa Jalla mengasihi hamba ni lebih daripada seorang ibu sayang kepada anak dia. Sehingga apabila Allah nak menyelamatkan hamba dia, dia fardukan ke atas. Membuat begini, masuk syurga. Membuat begini, masuk syurga. Membuat macam ni, masuk syurga. Allah perintahkan kita buat tu bukan untuk dia. Dia buat tu untuk kita sebagai hamba. Allah ni dari sudut amalan, manusia kalau tak sembah Allah, tak ada kekurangan bagi Allah walau sedikit. Kalau semua makhluk atas dunia ni tak sembah Allah, semua makhluk atas dunia ni tak sembah Allah, yang sebenarnya semua makhluk ni sembah Allah lah, melainkan jin dan manusia yang kafir saja. Tapi kalaulah jin dan manusia yang terawal dan terakhir semuanya kufur kepada Allah, Allah Ta'ala kata, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a," tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Sebab Allah tu dah Tuhan dah. Sebelum adanya makhluk ciptaan dia semua ni, kana Allah wa lam yakun syai'. Allah dulu Allah je ada sebelum adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk Allah saja ada. Huwal awwalu wal akhir. Dia saja ada mula-mula dan dialah juga yang terakhir. Allah ni tidak ada awal baginya, tidak ada permulaan baginya, kerana dia dah wujud buat sebelumnya selama-lamanya dan dia akan wujud sampai akhirnya buat selama-lamanya.
Sebelum Allah ciptakan makhluk, tak ada yang lain melainkan Allah. Satu-satunya. Jadi kalau makhluk ni tak ada pun, Allah tetap Allah. Kalau makhluk ni kufur kepada Allah pun, Allah tetap Allah. Tidak mengurangi kekutuhanan Allah sedikit pun daripada maksiat manusia. Habis itu kalau kita buat, tidak bertambah juga kekayaan Allah. Manusia ni kalau lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'a. Ataupun kalau semua ni Allah Azza wa Jalla, kalau semua makhluk ni sembah dia, tak bertambah juga kekayaan dia. Sebab dia dah maha kaya. Jadi kita ni kalau beramal, yang untungnya siapa? Allah dia bila perintahkan kita beramal adalah untuk kita. Sebab kasih sayang yang Allah nak bagi kat kita tu, dia perintahkan kita beramal. Jadi paling besar benda yang Allah paling sayang apa dia? Ialah benda yang Allah fardukan ke atas kita. Yang kedua, benda yang sunat. Yang sunat Allah Subhanahu wa taala bila ada perintah jadi Allah, tu tanda Allah sayang. Sebab tu kita dalam beramal ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, beramallah ikut perintah. Tanda dia duduk situ. Kalau Allah tak suruh, tiba-tiba kita buat, kita bimbang. Bimbang apa? Bimbang benda tu tak termasuk dalam perkara yang Allah suka. Kita je anggap Allah suka, tapi sebenarnya Allah tak suka. Sebab kalau Allah berkehendak perkara tersebut, mesti Allah dah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan di saat Nabi wafat, Allah dah sempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi apa yang Allah suka, apa yang Allah redha adalah apa yang Allah fardukan ke atas manusia. Dan apa yang Nabi ajar kepada manusia. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Karena itu dalam bab agama ni kita mesti kembali kepada Allah dan juga Rasul. Mesti kembali, tak dapat tidak. Jangan kita rasa Allah kita takkanlah. Banyak orang gitu. Dia buat dulu, kemudian dia baru takkanlah Allah Taala tak terima. Kalau main takkan ni habis susahlah kita. Kita kena tak dalam hidup ni paling bahaya Allah tak terima. Ada tak contoh atau bukti dalam Quran yang menunjukkan Allah menolak amalan? Mana Allah ni dia dalam pilihan. Dia nak terima boleh, dia tolak pun boleh. Ada tak dalam Quran cerita tentang perkara tersebut? Jawapan dia ada. Mana cerita tu? Tuan-tuan dengar, tengok tak? Pernah dengar tak cerita Nabi Adam, anak Nabi Adam yang mau menyembahkan korban? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Cerita anak Nabi Adam ni famous. Nama apa? Qabil, Habil. Bila bertembung Qabil dengan Habil, maka keputusan dia berdua orang ni kena menyembah korban. Nak tengok siapa yang Allah terima, hak itulah yang layak kahwin ni. Maka dua-dua orang ni cari korban. Satu bagi korban yang terbaik, gemuk, baik sebagainya. Hak seorang lagi bagi korban yang biasa-biasa, mungkin hak dia tak nak. Dua-dua bagi korban. Idh qarraba qurbanan, lalu Allah Ta'ala kata fatuqubbila min ahadihima. Allah terima salah satu, walam yutaqabbal minal akhar. Allah tak terima satu lagi. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu dia kata Allah terima ni daripada orang yang bertakwa saja. Marahlah yang tidak diterima.
Marah dia. Qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Marah dia. Dia tak fikir bahawa yang terima tak terima tu Allah. Tapi oleh kerana dia ni marah, dia tak ada terima, dia nak bunuh pesaing dia. Tanding antara dua orang. Kawan ni diterima oleh Allah, dia ditolak amalan oleh Allah. Kemudian dia kata, qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Padahal yang terima Allah. Dia berjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Dia kata, kalau kamu nak bunuh aku, bunuhlah. Aku tak akan depakan tangan aku untuk bunuh kamu. Aku tak akan buka tangan aku nak bunuh kamu. Kalau nak bunuh aku, bunuh. Aku tak akan bunuh kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sebab aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Akhir sekali berlakulah pembunuhan tersebut. Bila berlaku tu, Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam hadis sebut tidak ada satu pun nyawa hari ni yang tercabutlah atau yang dibunuh, melainkan akan ada dosanya terhadap anak Nabi Adam yang telah membunuh buat pertama kali dalam dunia. Sebab dialah yang memulakan pembunuhan. Berat. Setiap nyawa hari ni mati dibunuh, akan ada dosa dia pergi kepada anak Nabi Adam yang telah membunuh buat kali pertama. Itu bahaya dalam beramal. Bukan sekadar amalan tu tidak diterima, mendatangkan dosa, malah yang kita bimbang, dosa tu berpanjangan. Tuan-tuan kena ingat ni, ada beramal. Kita baru Allah terima ke tak terima. Kemudian akan ada kesan rentetan daripada amalan. Kalau baik macam mana, kalau buruk macam mana. Sekarang ni baru duduk mana? Titik dia ialah bagaimana apatah amalan tu diterima oleh Allah. Allah ni dia ada pilihan. Nak terima boleh, tak terima pun tak apa. Kalau Allah tak terima, itu hak Allah. Kalau Allah terima, itu hak Allah juga. Cuma Allah ni maha adil, maha kasih sayang. Dia terimalah amalan yang baik dan dia tolak amalan yang tak baik. Dalam hadis Nabi SAW kata, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah ni dia maha baik. Dia tak terima melainkan yang baik-baik saja. Sebab tu apabila kita nak korban, nak dekat musim korban nanti, ni baru nak puasa. Lepas pada puasa raya, lepas raya fikir buat korban pula. Orang mari cari lembu. Zaman sekarang ni orang cari lembu mana paling murah sekali. Pergi masjid ni, satu bahagian sini berapa sini satu bahagian lembu? 700. 700. Lembu pun segar, gemuk molek. Kita cari hak memang lembu hak baik. Mari di kampung satu lagi dia kata lembu dia 500. Ada, tapi 500 je. Pasal apa? Lembu dia kuring. Dia pun kata mikir, aku nak korban juga tapi cari hak murah lebih kurang lah. Nah, 200 lagi boleh buat benda lain. Dia pergi cari lembu hak murah. Orang macam ni dia mikir apa? Dia mikir nak korbannya. Korban tak tahu ni korban. Tapi dia tak fikir lagu mana korban dia. Allah terima ke tak terima? Padahal kalau di sudut anak Nabi ada 2 orang tu, dia nak cari korban, cari yang terbaik. Patut kita tengok bukan mahal kau murah. Kalau murah tapi lembu tu cantik, tu kita nak. Tapi payah nak jumpa lah tuan-tuan. Nak kita ni nak begitu belaka semua kita nak hak murah, hak elok. Hak murah, hak elok tu belaka kita nak. Kalau boleh lembu tu Allah. Sebab tu dalam syarat korban, lembu cacat, patah. Kita tak boleh nak korban. Pasal apa? Sebab kita bimbang lembu tu tidak diterima oleh Allah. Bukan saja-saja nak korbannya. Jadi kita ni kena fikir lagu mana nanti Allah terima ke tak terima. Sebab itu hak Allah. Kalau Allah tak terima, saja. Sia-sialah dia. Buat letih, buat habis, duit pun habis. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam bab korban, lan yanalallaha luhumuha
wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bila orang korban tu tak sampai pada Allah, apa dia? Daging dia. Tak sampai pada Allah, darah dia. Apa orang dulu kalau sembelih ni, darah tu dia simbuh atas patung berhala dia. Allah tak berkehendak begitu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi ada juga sifat satu lagi, pengorbanan yang besar bukan sekadar pada benda yang kita korbankan. Dia juga berkait dengan sesuatu yang ada dalam hati kita. Mari pula sifat yang kedua, iaitulah orang ni memang dia korban lembu paling lembu hak kuruh jelah. Tapi itulah lembu hak paling hak dia ada. Di saat itu pengorbanan dia akan tinggi pada nilai yang lain daripada hak tadi. Di saat orang tu menderma, contohlah bak derma. Orang ni derma RM100, tapi dia ada duit RM1 juta. Kawan ni ada duit RM100 je, dia derma RM50. Ni 100, tapi dia ada duit RM1 juta. Yang ni derma 50 atas RM10 je, atas RM5 je derma. Tapi dalam duit poket dia hanya ada RM100. Atau dalam poket dia hanya ada RM50. Dia bagi apa yang dia ada. Lebih besar lagi, dia ada RM2 je tu nak beli. RM5 dia ada dalam poket, tiba-tiba orang mari, dia nak beli makan tengah hari, nak isi minyak motor, tak ada. Tiba-tiba ada orang fakir mari jumpa dia, aku tak makan lagi hari ni. Dia kata, aku kalau bagi kepada orang fakir ni nak makan tengah hari ni RM2.5, ada lagi RM2.5 kat aku. Nak isi minyak motor sampai ngam-ngam sampai rumah. Dia pun fikir tak apalah, kesian aku tak makan pun tak apalah. Aku bagi kat dia RM2.5 lagi aku isi minyak motor, sempatlah nanti aku balik rumah. Sampai rumah tu kita carilah mana-mana hak ada pula. Dia bagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang ni walau RM2.5 dia bagi, nilai dia tak akan sama dengan RM100 hak daripada jutawan yang bagi tadi. Sebab tu dalam bab beramal ni kita nak kena fikir macam mana Allah nak terima amalan kita, dan macam mana kita nak sampai ke darjat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat beramal ni, kita kembali, syarat beramal ni ada 2, atau malah boleh kita tambah sebagai 3. Syarat untuk amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syarat yang Allah nak terima ni apa dia? Mestilah orang tu orang Islam. Mestilah orang tu orang Islam. Sebab apa? Sebab orang yang bukan Islam, dia buat bukan kerana Allah. Ada tak tuan-tuan jumpa orang yang bukan Islam, tapi dia ni baik? Baik sungguh. Boleh jadi kebaikan dia tu lebih daripada orang Islam. Bukan ada tuan-tuan, ramai. Akhir zaman ni Allah uji umat Islam. Sehingga kadang-kadang mereka berbuat baik, orang luar lebih baik daripada orang Islam. Dari sudut amalan, pandangan manusia. Kalau pergi pak gempa bumi, orang pertama sampai, orang bukan Islam, misi bantuan. Kalau banjir, cepat je dia sampai. Dia ada foundation dia. Makna yayasan-yayasan dunia ni yang bagi bantuan kemanusiaan untuk manusia-manusia. Jadi jumlah dia bukan sedikit. Jumlah mereka ramai. Tapi satu je. Dia buat tu, dia bukan Islam. Dia buat kerana kemanusiaan. Humanity. Kita ni manusia. Jadi kita ni nak jaga alam. Ada setengah tu buat baik bukan setakat dengan manusia, buat baik dengan haiwan. Jaga ikan paus di laut. Jaga burung. Kadang-kadang ikan kena jaring, dia menyelam lagi, buka-buka ikan hak terlekat. Kalau monyet sakit, dia buat rawatan. Bukan setakat main-main, kebaikan dia kita pun tak mampu nak buat.
Cuma satu je, bila dia buat aku tanya, apa mu buat? Sebab ini saving the world, dia kata. Nak jaga, nak selamatkan dunia. Sebab dia ni pencinta alam. Dia buat bukan kerana Allah. Dia bukan Islam. Orang yang bukan Islam ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hendakkah kamu aku khabarkan orang yang paling rugi dari sudut amalan dia? Ne? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang tersesat dalam dunia ni, tapi mereka sangka mereka sedang berbuat amalan baik. Siapakah mereka ini? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi ni, mereka ini ialah ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah Ta'ala kata mereka ini ialah orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan dan kufur dengan pertemuan dengan Allah. Maksudnya tak percaya pada hari akhirat. Dia tak percaya. Dia buat bukan kerana Allah. Dia buat dalam keadaan dia kufur engkar. Lalu Allah Ta'ala kata fahabitat a'maluhum, gugur amalan dia. Tak ada apa amalan dia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka akibatnya kami tidak akan bagi sebarang timbangan pun untuk menilai amalan mereka pada hari kiamat kelak. Semua amalan dia nak ditimbang atas apa? Amalan kebaikan dia buat bukan kerana Allah. Jadi sebab tu nombor satu sekali kita ni syukur Allah bagi kepada kita iman, mengaku beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah ni, Allah istimewa. Orang mukmin ni istimewa. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ajaibnya urusan orang mukmin. Bila dia dah jadi orang beriman kepada Allah, semua urusan dia jadi baik belaka. Kalau dia senang, dia syukur, dapat pahala. Kalau dia susah, dia sabar, dapat pahala. Dalam dua-dua situasi, dia akan jadi baik kepada orang mukmin tersebut. Dan benda ni tak akan berlaku melainkan pada orang mukmin. Ni saja ni. Orang mukmin saja istimewa dalam bab ni. Lain daripada mukmin, mereka tidak diterima amalan oleh Allah. Mari pula orang tanya, ustaz, takkanlah dia baik kita mau lalu, tak ada apa-apa pun di sisi Allah? Jawapan dia ada. Sebab tu orang-orang kafir ni, Allah balas kebaikan dia di dunia. Allah balas kebaikan dia di dunia. Tengok dia senang lebih daripada orang Islam. Kaya lebih daripada orang Islam. Pasal apa? Sebab ni dunia tempat dia. Allah ni tidak zalim. Allah bagi balasan pada dia di dunia, Allah bagi siap-siap. Tapi sampai hari akhirat, tak ada bagi dia. Allah Ta'ala kata kami tak akan tegakkan timbangan untuk dia di hari akhirat. Tak ada apa. Kalau orang tanya kenapa, ada setengah orang, mana-mana tak apalah kita ni, agama mana pun yang penting kita baik je. Orang yang berkata demikian, sangat-sangat besar kesalahan dia. Di akhir zaman ni akan muncul macam-macam orang kata begitu. Dia kata bahawa kita ni asal jadi baik je. Biarlah agama gapo pun. Ni biar baik je kita ni. Baik tu maknanya di sisi manusia. Tapi di saat dia tak beriman kepada Allah, dia sedang berbuat salah dengan pencipta dia, dan tu kesalahan yang paling besar. Allah Ta'ala, Nabi SAW ditanya, ayyu dzambi a'zam, dosa gapo paling besar sekali? Dosa apa paling besar sekali? Jawapan dia, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu sekutukan Allah, sedang yang cipta kamu hanya Allah saja. Jadi syarat pertama amalan nak diterima ni mesti Islam. Mesti Islam. Syarat yang kedua,
mesti mengikut panduan syariat, ikut silibus. Ikut silibus. Macam saya sebut tadi lah, kalau semayang, kalau solat ni, ambil wuduk ni, dia ambil 5 kali, sekali basuhan. Dia ikut silibus ke tak ikut silibus? Tak ikut lah, sebab silibus Nabi ajar 3 kali. Dia buat 5 kali, lebih daripada hak Nabi. Maka amalan tersebut, yang 2 tu tidak diterima, malah boleh jadi dosa. Dia mari seorang lah pula, dia kata, Ustaz, kita mayang subuh ni berasa tak cukup, dia rasa. Nah, pasal apa? Subuh lah waktu kita rasa seronok, paling tenang semayang. Waktu kita masa banyak, waktu subuh. Zuhur, asar ni, waktu sibuk. Berapa waktu sibuk kita semayang? 4 rakaat. Waktu tak sibuk kita semayang 2 rakaat. Baiklah, waktu hak tak sibuk ni kita semayang 4. Waktu sibuk kita semayang 2. Kita tukar. Lagu mana Ustaz? Boleh tak kita kata lagu tu? Jadi dia pun mari semayang hari tu, dia kata aku nak semayang subuh hari ni 4 rakaat. Orang kata tukar dengan isyak kau, mu ni Muhammad kau macam mana? Tak, memang aku nak semayang subuh 4 rakaat. Pasal apa? Subuh lah waktu aku paling tenang semayang. Kita kata apa? Kamu semayang lah 40 rakaat sekalipun, ya Allah nak subuh ni 2 je. Jadi kamu telah berbuat sesuatu yang nantinya ditolak oleh Allah. Allah tak terima. Pasal apa? Tak ikut silibus. Bilangan ni dinilai. Kalau Allah Ta'ala kata begitu-begitu. Macam kita zikir pagi dan petang. Kita zikir pagi petang. Hak Nabi SAW ajar kepada kita berapa kali? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali. Nabi sebut 33 kali. Ada dalam hadis. Dia pun mari, dia kata, aku bukan setakat 33. Aku nak Subhanallah 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar 100 kali. Lepas semayang 100. Aku ada banyak masa. Aku lagi hebat daripada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ikut silibus skema, hak mana lebih besar pahala dia? 33 ke 100? Bilangan banyak 100. Tapi di sisi Allah, kalau ikut silibus, 33 lebih besar. Lepas tu dalam bab beramal ni, ikutlah perintah. Syarat nombor 2 ialah mengikut syariat Nabi SAW. Kita dalam hidup ni, bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, dia bukan sekadar ucapan jampi mentera. Dia ada makna dalam kehidupan kita. Makna pertama, aku tak akan buat syirik. Makna apa? Mustahil aku sembah selain dari Allah. Tu la ilaha illallah. Makna yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa saja aku buat ni, aku nak ikut syariat Rasulullah. Kalau tidak, tak ada guna kita mengucap. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kita beramal, tak apalah kita tak ikut Nabi pun. Habis tu mengucap tadi buat apa? Apa signifikannya mengucap? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Deklarasi. Bukan kunci masuk Islam dia, dah. Tiap-tiap hari kena kata. Bila tuan-tuan kata mengucap ni? Dalam semayang 5 kali sehari. Paling-paling kurang. Bukan 5 kali sehari. Sekali semayang, kalau 2 tahiyat. Subuh sekali tahiyat. Zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isyak 2 kali. Kalau 4 kali 2 dah 8. Kalau kita 8 kali campur 1, 9. 9 kali paling-paling kurang. Mana lagi ada syahadah dalam azan. Waktu kita dengar azan, kita pun kena kata juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, baru kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita tanya apa ustaz tak jawab hayya 'alas salah juga? Jawapan dia hayya 'alas salah tu makna ajak. Kalau kita jawab gitu juga makna imam Tok Bilal ajak mari sembahyang masjid, kita jawab di rumah gitu, kita ajak mari sembahyang rumah. Hayya 'alas salah, Tok Bilal kata mari sembahyang, kita pun jawab di rumah. Hayya 'alas salah, mari sembahyang sini. Itu yang jawab ramai hak jawab gitu di rumah tu. Sebab dia tak jawab betul. Dia jawab hayya 'alas salah juga. Dia sepatut jawapan dia la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, kekuatan melainkan dengan izin Allah. Makna kita begitu, kita minta dengan Allah, ya Allah bagilah aku kekuatan nak pergi semayang. Ada makna semua yang kita buat dalam hidup ni. Bukan sekadar kita ucap. Sebab tu orang yang tak faham dia kata takkanlah orang ni baik dah. Sebab kalimah ni je dia masuk neraka. Sebab dia tak ucap. Takkanlah dia ni jahat ni ustaz. Nak banding dua orang ni atas dunia ni. Oh hak ni bapak penyanguk ni. Hak ni baik. Cuma hak kata penyanguk tadi dia ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak baik tadi dia tak ngucap. Takkanlah sebab ngucap ni dia seorang masuk neraka, seorang masuk syurga. Orang yang kata begitu dia tak faham makna tu. Ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni bukan sekadar ucapan di lidah. Kalau tidak mudahlah orang dok menyanyi nasyid zaman dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang nyanyi gitu, nyanyi gitu masuk syurga belaka. Dia bukan sekadar tu. Dia ada makna dalam kehidupan. Sebab tu tiap-tiap hari kita diajar ngucap. Azan ngucap, qamat ngucap, solat ngucap. Sebab apa? Supaya nak suruh ajar kepada kita. Gapo ajar tu? Jangan buat syirik, jangan sembah selain Allah. Yang kedua, syariat kamu ni ikut petunjuk Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba dia ngucap lagu ni dalam beramal dia kata tak apalah. Hak Nabi tak buat apa kita buatlah. Moga-moga takkanlah Allah Taala tak terima. Yang ni tak menepati syarat nombor 2. Tak ikut silibus, skema. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak mengajak semua orang ni supaya faham dalam bab ni. Tujuan apa? Tujuan supaya amalan kita semua diterima oleh Allah. Cuba bayangkan orang ni beramal siang malam dalam hidup ni sampai hari akhirat, kembali kepada hari akhirat. Tengok depan Allah, amalan dia kosong. Pasal apa? Dia sangka dia beramal dengan amalan dia diterima, tapi sampai di sisi Allah, Allah Ta'ala tak terima belakang. Jangan kira ni semayang banyak rakaat subuh, contoh kita kata tadi, bagai contoh. Jangan kira yang dia buat tiba-tiba dia buat banyak sampai hari akhirat tiba-tiba ditolak oleh Allah. Kita kena ingat soalan dalam kubur kena tanya dalam bab ni juga. Man rabbuka wa man nabiyyuka? Siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu? Makna nabi ni bukan sekadar kita beriman dengan dia, tapi hak dia ajar kepada kita, kita ikut sebab dialah wahyu, dialah yang menyampaikan wahyu kepada kita. Melalui dia datang wahyu Allah. Nak suruh orang faham dalam bab ni. Sebab tu para salafus salih kata, dalam bab beramal ni biar sikit tak apa, tapi penting diterima. Nak banding banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Kita ni amalan tak banyak. Ni ngamal gapo? Tahulah aku ni tak ada amalan gapo-gapo. Tak ada lah hal pelik-peliknya. Tapi hak Nabi SAW ajar tu kita cuba untuk buat sebagaimana Nabi ajar. Besarnya fadilat tersebut. Ni besarnya fadilat tersebut. Biar kita tak banyak beramal, tak apa. Yang penting hak sikit tu ikut skema. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang lelaki zaman Nabi dulu, seorang sahabat. Dia datang daripada kampung Badui. Bila dia masuk Islam, dia tanya Nabi, aku nak buat apa? Nabi pun ajar kepada dia semayang, puasa, zakat dan haji. Atau Nabi sebut kepada dia mengucap
Nabi tak sebut zakat pada dia dalam hadis tu. Dia bila dengar gitu daripada Nabi, dia kata, demi Allah, aku akan buat sama seperti kamu suruh, aku tak akan tambah walaupun sedikit. Maknanya dia buat dalam Islam ni cukup-cukup makan. Cukup makan pada sudut bahasa kita. Mana semayang, 5 waktu je semayang. Dia kata depan Nabi, aku nak buat ni, aku tak tambah, aku tak kurang. Semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dia haji. Menyembah Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Nombor 1 sekali. Nabi SAW kata, aflaha in sadaq. Dia ni kalau betul dia buat sebagaimana dia kata, dia berjaya. Padahal dia nak buat rukun Islam je. Kalau seorang tu hanya buat rukun Islam je, tapi ikut silibus betul, hak Nabi ajar, dia buat sebagaimana Nabi ajar, besar dah pahala dia. Ditambah lagi dengan benda-benda yang sunat, masih lagi daripada hak Nabi ajar, besarnya fadilat dia. Mustahil ada orang buat amalan pahala dia lebih besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bab silibus ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, syarat yang kedua ni, saya sering juga kata, kita ni carilah amalan ni, dah kita nak pahala dalam beramal ni. Di saat orang ajar kita benda-benda luar daripada hak Nabi buat, kita tanya diri kita, hak Nabi ajar kita habis dah kalau kita buat? Orang kata, tak apalah, hak Nabi tak buat apa, tak okay, kita tak boleh buat. Baik, tak ada masalah. Kalau nak kata gitu, terpulang lah. Cuma soalan nak tanya, hak Nabi ajar ni habis dah kalau kita buat? Apakah kita mulakan, kalau kita rasa nak buat amal, mulakan dengan apa hak Nabi dulu ajar. Doa sebagai contohlah, doa. Ada orang dulu, tak tahu masih ada lagi ke tak lah ni, dia buat package. Doa di Mekah package, dia jual. Kan ingat ada satu masa dulu, siapa dia nak hajat ni, bayar duit ke dia, dia akan doa di Mekah. Kalau doa depan multazam, ni rate dia. Kalau doa belakang makam Ibrahim, rate dia sekian pula. Kalau doa dalam Masjidil Haram, rate lain pula. Doa di Mekah, rate lain pula. Hak paling mahal, depan multazam. Dia jual doa dia. Kawan ni pula, Allah, aku nak doa, nak makbul lah ke mana. Tak apalah, bayarlah ke dia, kawan tu tolong doa. Orang tu jawab apa? Dia mempertahankan servis dia. Sebab apa? Dia kata, sebelum ni pun orang duk kirim doa, dah saya suruh doa Mekah. Cuma saya nak jadikan dia sebagai package ni supaya nampak ada nilai lah sikit kerja saya ni. Dia fikir lagu tu. Kita kata kepada orang yang nak bayar, bukan orang jual tu, kenapa terdesak sangat nak bayar ke dia? Habis cara dia kena doa mustajab ni. Tanya, doa lepas doa kita selepas solat, lepas mai sunat kau, selepas mayang tahajud kau, lepas mayang, dah doa ke belum? Doa kita antara azan dan iqamat, tempat doa mustajab, dah doa ke belum? Doa lagi. Doa kita pada hari Jumaat, di akhir hari Jumaat lepas asar sampai maghrib, dah doa ke belum? Dak lagi. Doa ibu bapa kita, paling-paling kita rasa tak erti doa telefon, orang paling mustajab doa ke atas anak ni, mak ayah. Daripada upah orang ni doa Mekah, kita tak tahu macam mana cara dia doa kat kita. Baik kita telefon, Assalamualaikum, mak apa khabar? Makan dah hari ni, tanya sihat ke dak? Allahu Akbar. Mak ambo ni nak minta kerja esok ni, nak pergi interview, boleh tak mak tolong doa? InsyaAllah mak doakan. Agak-agak waktu mak doa, hati dia dengan hati orang upah sampai pergi Mekah tu, mana lebih besar, mana lebih ikhlas? Doa mak lagi, hak ni tak terang lagi, pergi jauh cari hak lain. Lepas tu dalam beramal, hak Nabi buat ni banyak lagi orang kita tak buat. Tiba-tiba kita ada mari pula dia kata, takkanlah tak boleh buat hak Nabi tak buat. Saya sering kata macam ni dalam bab beramal ikut silibus ni. Kita ni bukan nak bergaduh siapa dah. Cuma kalau semua orang kata, biarlah, hak Nabi tak buat apa kita boleh buat. Soalan dia, kalau semua orang buat gitu, siapa yang nanti buat hak Nabi buat? Siapa yang nak hidupkan sunnah Nabi ni?
Siapa yang nak hidupkan sunnah Nabi kalau kita tak hidupkan dia? Orang ni mari zikir cara dia, orang ni mari selawat cara dia ni. Akhir sekali kita tanya, siapa nanti akan selawat ikut cara Nabi? Kalau kita tak buat lagu tu, maka hilanglah sunnah Nabi. Sebab tu syarat yang kedua, beramal ikutlah sunnah. Sunnah ni maknanya ikut silibus hak Nabi ajar. Sepahmayang lagu mana? Ni ada apa? Ikut hadis, ada hadis berlaku ni sandaran dia. Bilangan rakaatnya macam mana? Zikirnya macam mana? Sedekahnya macam, semua ikut panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita kata benda tu sikit je, tapi kita buat ikut hak Nabi, Allahu akbar. Sebagai contoh lain, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau orang beramal ikut Nabi, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia balik rumah, dia tengok isteri dia Juwairiyah, Ummul Mukminin Juwairiyah sedang berzikir atas tempat solat. Nabi sudah sembahyang subuh, Nabi balik rumah, tengok isteri dia atas tempat solat duduk berzikir. Nabi pun keluar rumah. Sampai waktu duha, Nabi balik rumah, Nabi tengok Ummul Mukminin Juwairiyah tu duduk berzikir lagi situ. Nabi kata, aku ada sebut satu zikir 4 kalimah sebanyak 3 kali. Di sisi Allah, pahala dia lebih baik daripada apa yang kamu zikir daripada tadi sampai sekarang. Dahsyat. Dia zikir lepas subuh sampai waktu duha tak bergerak. Nabi kata, aku baca 3 kali, 4 kalimah ni di sisi Allah lebih berat daripada apa yang kamu baca. Terkejut dia. Apa Nabi baca? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Biasa dengar tak ni tak? Siapa baca 3 kali lepas subuh atau zikir pagi, dia baca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dia baca ni lebih banyak pahala daripada orang yang berzikir tapi tak baca yang ni, daripada subuh sampai waktu duha. Ni bukti ke apa? Bukti menunjukkan apa? Kalau ikut Nabi, pahala dia lebih besar. Pahala dia lebih besar. Sebab tu saya kata tadi, biarlah tak banyak pun, kalau ikut silibus, Allahu akbar. Syarat yang ketiga yang saya sebut tadi ialah yang ikhlas kerana Allah. Kita walaupun dah Islam dah, syarat pertama tadi Islam dah, orang Islam dah pun, di hujung waktu amal ada lagi ujian dia boleh jadi tak ikhlas. Tidak Islam dah. Buat tu. Jangan kata sebut depan semayang lillahi ta'ala. Sebut aku buat ni kerana Allah Ta'ala. Sebut di mulut tu belum tentu lagi di hati macam mana. Boleh takut-takut semayang tu ada maksud lain daripadanya. Jadi sebab itu ikhlas ni kena jaga. Ikhlas ni maknanya apa? Buat kerana Allah semata-mata, lari daripada riak, lari daripada sum'ah. Allahu akbar. Nikmatnya tuan-tuan, kalaulah seorang itu tahu amalan dia diterima Allah. Cuma masalah dia juga, kita ni tak akan tahu. Ni, memanglah kita nak amalan kita diterima. Poin yang terakhir, kita ni tahu ke tak amalan kita diterima oleh Allah? Jawapan dia, kalau kita tahu satu amalan kita diterima, sudah cukup nikmat besar dah bagi kita. Cuma masalah dia, kita tak akan tahu. Yang kita boleh buat ialah berusaha untuk beramal dengan syarat-syarat sehingga amalan diterima oleh Allah. Cuma beramal ni ada tanda-tanda dia diterima. Ada tanda je, kita tak tahu betul ke tak, tapi ada tanda nampak macam terima. Contoh terima ni maknanya dalam bab bahasa, kalau haji kita panggil mabrur. Kalau haji mabrur makna haji diterima. Ada tanda tak haji mabrur? Ada. Apa tanda dia? Ada orang lama sebut, amalan yang diterima ni, tanda dia ialah menatijahkan amalan yang baik seterusnya. Kalau dia tu buat amal,
bertambah baik lepas daripada tu, maka amalan dia diterima. Tanda dia. Kita tak tahu hakikat realiti dia, tak tahu. Cuma tanda dia, kalau orang ni semayang, lepas semayang dia jadi baik. Maknanya orang ni amalan semayang dia insya-Allah diterima. Tapi kalau lepas semayang dia jadi buruk, semayang tak berubah sifat dia, itu tanda amalan dia tidak diterima oleh Allah. Orang pergi haji, lepas haji balik, orang panggil tu haji, dia jadi semayang 5 waktu di masjid, lekat haji dia. Dah 40 hari duduk Mekah semayang 5 waktu, balik Malaysia ni semayang 40 waktu ataupun semayang 5 waktu tak tinggal juga. Kita kata dia ni berubah dah lepas daripada balik haji. Mudah-mudahan Allah terima haji dia. Tapi kalau balik haji, lepas balik haji seminggu je mari semayang masjid 5 waktu. Lepas tu balik asas mula. Balik asas mula. Maknanya tak mari semayang masjid. Tak haji. Tapi semayang masjid dah. Habis tu pergi Mekah semayang masjid boleh semayang jauh tu nak pergi hotel, daripada hotel nak pergi ke Masjidil Haram 1 kilometer pergi jalan. Balik rumah ni 50 meter. Tak siapa. Kita kata ada sesuatu pada haji dia. Mudah-mudahanlah kita bukan nak menghukum, cuma kita nak mendoakan orang-orang sebegini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada dia. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, nikmat yang akhirnya kita nak dari amalan ini ialah bila Allah terima amalan kita, kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itulah yang dapat kita sebut pada pagi ini. Beramallah kepada Allah dalam niat supaya amalan diterima. Jangan sekadar beramal untuk melepaskan, bagai melepaskan batuk di tangga. Batuk di tangga ni bukan pergi atas tangga duk batuk. Tak. Batuk ni orang zaman dulu ni, batuk ni apa dia? Gayung. Cebok ambil tu. Siapa duduk atas tangga tu ada tempayan, ambil capok di atas tu, buat lebih kurang. Maknanya asal masuk je. Asal siap je, jangan. Beramallah kerana Allah dengan harapan amalan kita diterima. Waktu doalah pagi-pagi sebagaimana yang kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, terimalah daripada amalanku. Jadi mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita. Doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan yang diterima ini natijah dia adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang salih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati kita semua. Wallahu taala a'lam. Jadi itulah yang dapat saya kongsi pada pagi ni. Tak ada soalan dah kot, mungkin lewat dah ni. Ada satu soalan. Jadi tanda dia dahi dia hitam. Jadi tanda amalan diterima dahi hitam. Habis tu kita hak tak ada dahi hitam ni sudah dah lah. Dia balik dia warna ke pula hitam tak kat dahi dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab tanda dahi hitam ni bukan tanda diterima amalan. Boleh jadi orang yang memang sifat dia, kulit dia ni mungkin sensitif dan sebagainya. Yang kedua, sebab kita ni zaman kita ni alhamdulillah, tempat solat kita ni selesa. Solat atas kapek dah. Kalau zaman dulu boleh jadi banyaklah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah mereka ada tanda sujud. Tanda sujud ni bukan dahi hitamnya. Kalau tuan-tuan nak dahi hitam boleh, tak ada masalah. Hari Jumaat jangan semayang dalam ni. Hari Jumaat tu kan penuh kan hari Jumaat kan. Nah, hari Jumaat tu kat parking tu kita semayang jangan apa sejadah. Bila sujud tu kat sujud tekan lama-lama masak ke tuan-tuan. Dah, dua kena sebulan 4 kali begitu memang hitam dah dahi tu. Bukan tanda dia. Tapi kalau orang tu ada dahi hitam, jangan pula kita kata sombong dia dahi dia hitam nak tunjuk tanda dia dah tu. Dah. Ni benda yang Allah Taala ni bagi kita tak tahu. Terima atau tidak amalan bukan duduk di dahi. Terima atau tidak amalan itu duduk di hati. Manakala hati kita bahagia, tenang dan sebagainya, insya-Allah kita ni akan bertambah-tambah amalan kita. Dan tanda sujud di wajah yang sebut dalam Quran ni bukan pada hitam di dahi, tapi bercahayanya wajah.
Ada orang kita tengok, tengok cahaya dia, tengok wajah dia tenang, bercahaya. Tu tak maknanya orang ni ahli sujud. Ahli sujud. Atas dunia ni dalam bab sujud ni tuan-tuan, beramallah selama kita masih ada waktu untuk sujud. Sujud amalan kita ni, antara benda amalan yang paling besar ialah sujud kepada Allah. Malaikat sujud tuan-tuan. Malaikat sujud. Dan kita sujud ni selama ada waktu sujud dia. Bila dah mati, tak boleh nak sujud dah. Oh, sahkah nak sujud, nak lipat kaki pun tak boleh tuan-tuan. Bila orang simpan kita dekat tanah, tuan-tuan lagi simpan orang tu, letak macam mana letak dia? Bila letak tu, habis batu letak. Tanah ketul-ketul tu, tak di pinggang, tak di paha, tak di lutut. Agak-agak lah kalau dia nak gerak boleh ke tak? Tak boleh dah. Bila boleh gerak ni? Lala ni. Sebab tu sujudlah kepada Allah selama kita masih ada waktu nak sujud. Sujudlah kepada Allah. Jadi bolehlah. Tandanya tidak gitu. Ada lagi soalan? Kalau tak ada pakai doa lah. Sama-sama kita doakan sesama kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Menerima amalan kita walaupun sedikit. Walaupun sedikit terima. Yang dia banyak tapi tak terima, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.